Tidak boleh kita abaikan perintah-perintah Allah, sekalipun kita tahu semua yang berlaku adalah pekerjaan Allah dan makhluk hanyalah perantara. Apakah antara kelebihan apabila kita belajar dan memahami ilmu hakikat dan berjaya mentauhidkan af'al, yakni perlakuan tadi yang kita nampak, semuanya pekerjaan Allah. Kita tengok ke mana-mana pun nampak Allah, tapi bukan nampak zat Allah, nampak perlakuan Allah tu tadi, pekerjaan Allah. Jadi apa kelebihannya kita belajar ilmu hakikat ni? Salah satu kelebihan yang jelas-jelas nampak, sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat yang dikeji pada syarak, yang ada dalam diri kita akan beransur-ansur hilang. Contoh dia sifat keakuan, sifat bangga, sifat sombong, ujub, riak, pemarah, dengki, takbur dan semualah. Makin lama makin hilang. Macam mana kata makin lama makin hilang? Contoh keakuan. Kalau kita ni pemerintah, raja, sultan, khalifah, Perdana Menteri, Presiden, bila kita bangunkan sebuah negara tu, kita duk keakuan kita, akulah yang bangunkan negara ni. Kita duk rasa seronok. Oh, negara ni kalau tak ada aku ni tak bangun ni. Akulah, saya lah yang bangunkan negara ni. Tapi bila kita belajar ilmu hakikat, bukan aku. Aku ni tempat laluan. Yang sebenarnya bangunkan negara ni Allah, tapi melalui aku saja. Jadi kita faham, aku tak ada apa-apa sebenarnya. Bukan aku yang bangunkan negara ni. Hilang kita punya rasa keakuan tadi. Kita faham Allah punya keakuan. Ni kampung ni saya lah yang majukan. Sebab tu orang lantik saya jadi ketua kampung, jadi penghulu, saya yang majukan. Tapi bila belajar ilmu hakikat, bukan aku, Allah yang buat ni. Aku tak ada kuasa langsung nak majukan kampung ni. Yang bagi fikiran Allah, yang gerakkan tangan aku Allah, yang bagi mulut aku bercakap masa bagi ucapan Allah. Allah yang majukan kampung ni sebenarnya. Aku kosong. Hilang dia punya keakuan tadi. Ni surau ni akulah yang bangunkan, saya yang bangunkan. Kalau saya tak ada, surau ni buruk ni. Sebab saya lah yang bangunkan surau. Tapi bila kita belajar ilmu hakikat, hilang. Bukan saya, bukan aku, Allah yang buat semua ni, tapi melalui aku. Kerja Allah yang jadikan surau ni semakin hebat. Contoh, macam sifat ujub tadi, kita ada rasa dalam kampung ni aku ni kira baik ni. Nak banding dengan orang lain tu, semua tahu tak aku ni baik ni. Hebat, rasa dia hebat. Tapi bila belajar ilmu hakikat, yang pilih aku jadi baik sekarang ni Allah. Dia punya gerak semua, aku tak ada kuasa langsung. Dari situ hilang ujub dia tadi. Sama juga dengan dengki. Ni sifat mazmumah lagi. Loh, dia naik pangkat pula dah. Baru hari tu naik lagi. Tapi kita faham, tu semua kerja Allah. Yang dia tu perantara saja. Kerja Allah. Allah yang naikkan dia pangkat, tak apa. Tak boleh rasa apa. Allah punya kerja takkan kita nak petikai. Loh, dia pakai kereta baru pula dah. Mahal pada kita lagi. Kerja Allah. Tak apa, kerja Allah dia. Kita nak petikai sebab kerja Allah. Loh, bini dah 3, kahwin pula seorang lagi. 4. Aku baru seorang je. Kerja Allah. Kerja Allah. Macam sifat pengecut. Pengecut ni takut lain, pengecut lain. Takut memang kita takut. Kalau pengecut ni lain. Sifat pengecut. Macam mana hilang pengecut ni tadi? Jumpa dengan Tok Guru kata, kita nak berlawan ni, menang ke, kalah ke, seri ke, Allah yang buat. Allah yang tentukan. Bukan sebab orang tu badan besar kita kalah, bukan sebab dia pandai kungfu kita kalah. Kalau kita kecil pun Allah kata hari ni serilah keputusan ni. Kalau Allah kata kita menang lah. Kalau Allah kata kita kalah. Jadi bila kita faham semua tu kerja Allah, hilang sifat-sifat mazmumah tadi. Tu kelebihan ilmu hakikat. Sifat keakuan pun hilang, sifat nak bangga diri pun hilang. Aku lah hebat ni mengajar kitab ihya ni, aku ni. Padahal Allah yang punya kerja ni. Sebab Allah pilih kita duduk sini je, kita mengajar. Kalau Allah pilih orang lain lah pula. Jadi tak boleh hilang langsung hebat tu tadi. Bukan aku. Ni semua Allah punya kerja. Allah yang mengajarkan ilmu-ilmu ni. Hilang sifat sombong, sifat ujub, sifat riak, semua sifat-sifat mazmumah yang dikeji pada syarak, semua hilang. Kerana kita tahu bahawa apa sahaja yang berlaku, semuanya pekerjaan Allah, bukannya pekerjaan makhluk, bukannya pekerjaan kita. Begitulah dari segi hakikatnya. Apakah antara punca wujudnya salah faham tentang tasawuf dan ilmu hakikat? Salah faham.
Yang apa tadi? Kita kata tengok berhala nampak Allah. Satu yang salah faham, orang ni dia tak belajar ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu syariat. Tiba-tiba dia pergi baca kitab-kitab yang ilmu hakikat. Dia terjumpa dalam tu, pandang berhala nampak Allah. Weh, tok kitab, tuan kitab ni kata berhala Allah. Jadi kitab ni kita kena report. Ini salah punya kitab ni. Ada dia kata berhala Allah, semua berhala lah ni. Padahal orang tu kata macam kes Dr. Mahathir tadi lah. Kita pandang Putrajaya nampak Dr. Mahathir. Bukan kita kata Putrajaya tu Dr. Mahathir, tapi nampak pekerjaan dia di sebalik tu. Tu je. Kita pandang Darul Syifa nampak Dr. Harundin. Bukan kita kata Darul Syifa tu Dr. Harundin, tapi nampak pekerjaan Dr. Harundin di sebalik tu. Jadi salah satu punca salah faham terhadap tasawuf ni ialah orang yang tak belajar ilmu yang sedang kita belajar ni, tapi tiba-tiba dia pergi baca kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu tasawuf, ilmu hakikat. Dia bacalah kitab Hikam, bacalah kitab Durrun Nafis, bacalah kitab Kashful Asrar, bacalah kitab Ihya Ulumuddin, bacalah kitab Futuhul Ghaib, bacalah kitab tentang martabat 7 dan macam-macam lagi. Lepas tu dia kata ni salah, ni sesat. Dia tak belajar cara-cara dia pergi baca. Memang salah. Bukan tuan kitab tu salah. Bukan orang yang belajar salah. Dia yang tak belajar, dia pergi baca tadi, dia yang menyebabkan salah. Yang kedua pula yang menyebabkan salah, orang yang belajar pula. Dia belajar, tapi dia tunjuk kehebatan dia kepada orang awam. Contohnya, dia pergi ke kedai kopi, duduk-duduk. Dia tengok gelas tu, dia kata ni, aku tengok gelas ni aku nampak Allah. Kita dengan Allah ni seumpama gelas dengan kaca. Dia pergi cerita kepada orang yang duduk di kedai kopi. Dia betul lah, dia faham. Tapi orang yang dengar tu nanti, dia ni cakap lain macam ni. Dia kata Allah gelas. Dia kata Allah gelas tu, dia kata dia tengok Allah gelas tu nampak Allah. Allah bertempat duduk situ ke? Dah timbul fitnah. Inilah dua jenis. Jenis pertama tadi, dia tak belajar ilmu tasawuf, dia pergi baca kitab-kitab tasawuf. Jenis yang kedua, dia memang belajar, tapi dia pergi tunjuk hebat kepada orang-orang awam. Tu masalah dia. Yakin. Kita memang kena yakin dengan rezeki Allah, tapi biarlah kena dengan tempatnya. Ada orang dia yakin, tapi yakin dia melampau. Yakin yang melampau ni memang Tuhan tak suruh. Contoh, yakin yang sejahtera. Biasa kita pergi Ipoh, kita isi minyak RM15, sampai cukup-cukup sampai ke Ipoh naik kereta. Tapi hari itu kita ada RM12 saja. Tapi kita yakin, biasa RM15, tapi hari ni RM12 je ada. Tak apalah, isi RM12, kita pun naik. Bawa pelan-pelan je, supaya sampai. Yakin yang tu tak apa, sebab dia dekat. Tapi ada orang, biasanya dia isi RM15, cukup-cukup sampai di Ipoh. Hari tu dia ada RM5 je. Tak apa, yakin dia kata. Dia pun isi RM5, isi nak pergi Ipoh. Elok nak masuk tol. Dah berhenti habis minyak. Jadi yakin tu dia tak boleh melampau, dia kena dekat. Biasa isi 15, hari ni ada 12, tak apalah, kita bawa pelan-pelan mungkin sampai kan jimat minyak. Tapi kalau biasa isi 15, ada RM5, isi juga RM5 nak pergi juga. Yakin macam tu, Tuhan tak suruh yakin yang melampau. Bagaimana yang dikatakan Allah Maha melihat? Allah sentiasa melihat. Tak pernah dia tak melihat walaupun sesaat. Allah sentiasa nampak semua dengan jelas. Tak pernah dia tengok ada kabur-kabur sikit, tak pernah. Semua dia nampak. Allah tengok segala-galanya pada setiap masa. Tak pernah dia hari tu ada, Allah tak pernah tengok, tak ada. Allah yang mula-mula tengok. Apa-apa yang berlaku pun dia yang mula-mula nampak. Sebab pandangan kita pun sebenarnya memandang kuasa melihat Allah tu. Allah terbit daripada kuasa melihat. Mata kita tak ada kuasa nak melihat, dia perantara. Yang melihat pada hakikatnya ialah Allah. Jadi kita pinjam saja, pinjam sikit je daripada kuasa melihat Allah tu, sikit dia bagi. Itu yang kita nampak.